Akhlak yang mulia, berkata yang baik, memuliakan tetamu, dan menghormati jiran tetangga. Itu bab kita. Jangan lupa bab, kalau tidak kita tak tahu kita bincang pasal apa. Sekarang, menghindari banyak bicara. Meskipun yang dibicarakan adalah hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Seringkali orang yang banyak berbicara, kata-katanya tersasar daripada topik perbicaraan sehingga menyinggung hal-hal yang haram atau makruh tanpa disedari. Fasihnya bahasa Malayalam, kan? Bahasa Malayalam ni bahasa kaum Malabar lah. Dan kaum Malabar ni negerinya adalah Kerala. Dan Kerala ni saya akan pergi lagi sekali, bukan atas tugas, semata-mata untuk menjejak dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kat sana, yang kuburnya ada kat sana. Saya terlupa dah nama dia. Dua sahabat Nabi yang ada di Kerala, terlupa nama dia pula. Dia begini, kisah di Kerala ni cukup menakjubkan. Perasan tak Oman? Oman perasan kan? Kulit orang Oman tu kulit India, betul tak? Bahasanya bahasa Arab kan? Body India kan? Dia ada silsilah rupanya. Peristiwa belah bulan yang kita baca dalam sejarah selama ni, sampai ke Yaman nampak belah bulan tu kan, bila Nabi belah bulan sampai ke Yaman, tapi sebenarnya sampai ke mana? Sampai ke Kerala. Jadi apabila Raja Kerala ni tadi, seorang raja yang adil, telah nampak belah bulan tadi, dia pun mencari tempat belah bulan itu, dan mengikut riwayatnya dia sempat bertemu Rasulullah SAW. Dan dia nak balik ke Kerala, maksudnya dia sahabat lah, nak balik ke Kerala, dan dia pun nak balik ke Kerala, tapi dia sakit, singgah dekat Oman. Jadi bila sampai dekat Oman tu, dalam keadaan dia sakit, dia doakan, ya Allah, jadikan tanah ini seperti tanah Kerala. Maka tumbuhlah pokok-pokok kelapa dan sebagainya. Dia meninggal tak lama selepas itulah. Tapi yang menariknya, di tempat dia meninggal tu, kawasan tu seperti exactly Kerala. Kerala ni macam mana? Siapa orang bacok kat sini? Okey. Saya pun orang bacok lah sebenarnya. Bila saya duduk di Kerala, memang keturunan saya dari bacok. Patut hijrah ke Pasir Putih. Sebelah ayah saya ni. Bila tanya saya, macam mana pemandangan di Kerala, saya kata macam bacok. Saya kata, dia tanah tepi laut, istilah tanah beres. Kan? Tanah beres ni sekitar 20 ke 30 km dari laut. Itu orang panggil tanah beres kan. Jadi Pasir Putih ke bacok ke, ini memang tanah beres lah kebanyakannya. Ya? Jadi sebab itu, ya, pasir hitam. Betul, tanah pasir hitam. Pokok-pokok kelapa. Dan saya sebenarnya bila duduk di Kerala ni, saya rasa macam saya balik ke tempat itulah, tempat Pasir Putih bacok sebenarnya. Dan yang menariknya, orang-orang raja ni terus kembali ke Kerala dan mengembangkan Islam seawal abad pertama hijrah lagi. Maknanya raja tu sendiri sempat jumpa Nabi SAW, maknanya, kerana melihat kepada belah bulan itu. Tapi inilah rekod-rekod sejarah yang belum kita gali. Pernah dengar Tipu Sultan? Ataupun Sultan Tipu? Tak pernah kan? Balik ni tolong Google. Tipu Sultan. Dia terbalik sikit. T-I-P-P-U Sultan. T-I-P-P-U Sultan. Dia ni memerintah di Karnataka. Ya? Okay. Karnataka tu 200 km dari Kochi, dari Kerala lah, dari Kerala. Ya? Okey. Tipu Sultan ini melawan Inggeris habis-habisan sehingga akhirnya mati di tangan Inggeris dan jatuhlah kerajaan-kerajaan Islam di India. Dan Tipu Sultan ini dia telah bersahabat baik dengan salah seorang keturunan Nabi SAW yang digelar sebagai Sidi Allah, terlupa pula nama dia ya. Tapi saya catatlah, nanti saya akan catatkan dalam Facebook saya berkenaan dengan sejarah perjalanan Syed Abdul Aziz ke namanya gitu ya, Syed Abdul Aziz. Syed Abdul Aziz ini tinggal di
di Kalikut lah, di Kalikut, iaitu di Kerala tadi. Dan masjid tertua di Kerala itu dibina oleh Syed Abdul Aziz ini, dan rumahnya masih ada, keturunannya masih ada. Kita melawat dan sebagainya, dia ada dia punya zuriat dia yang masih zuriat itu rasanya dalam zuriat keempat ke kelima begitulah, ya, yang masih tinggal di rumah itu. Okey, apa cerita dia? Cerita dia begini. Tipu Sultan mengharapkan sokongan daripada Syed Abdul Aziz ini, lalu dia pergi dengan tidak memakai pakaian sultan ataupun memakai pakaian tentera. Lalu bila bertemu dengan Syed, dan dia bercakap, dia bertanya, Syed pun bertanya dia, apa khabar tipu sultan kita? Oh, dia pun cerita begini-begini. Walhai, itu memang tipu sultan, dan tak ada orang pun tahu bahawa itu adalah tipu sultan. Dia menyamar. Jadi bangku tempat Syed Abdul Aziz duduk menghadap ke tipu sultan itu masih ada. Jadi masih ada sampai sekarang. Bangkunya sekeping batang balak. Bersekeping batang balak dia potong gitu je, jadi bangku. Jadi Syed Abdul Aziz pun duduk bercakap dengan tipu sultan. Kononnya ini adalah utusan tipu sultan. Walau memang tipu sultan. Dia bagi semangat, bagi sokongan dan sebagainya untuk menentang Inggeris ni tadi, dan berakhirlah dengan kisah tragis yang pernah TV3 buat dalam Jejak Rasul sebenarnya. Tipu Sultan ini, ya. Dan Tipu Sultan telah dipancung oleh Inggeris dan kuburnya ada di Karnataka. Jadi tempat bertemunya Tipu Sultan dengan Syed Abdul Aziz ini masih ada sekarang ni di Kalikut. Itu yang saya cuba nak jejak balik, seperti mana saya menjejak Bukit Uhud dan sebagainya lah. Jadi saya akan buat lah, ya. Saya akan buat insyaAllah. Asia sampai sana, kan? Sampai di Kochi. Kochi ni, bila saya sampai di Kochi, saya kata, kata India ni kotor, kan? Tengok bersih ni. Katanya sahabat-sahabat, dia kata, Ustaz kena pergi ke New Delhi ataupun Old Delhi baru Ustaz tahu, kan? Ini Kochi, kata orang-orang Kerala lah, kan? Tapi memang saya akui, negerinya cukup bersih. Negeri yang cukup bersih, teratur, ya. Dan saya tak pergi lagi ke negeri lain, wallahualam. Tapi mengikut dia orang, dia kata, Ustaz kena pergi ke Delhi ke apa ke, baru tengok apa yang Ustaz tanya tu, kata dia. Jadi kami pun macam saudara lah malam tu, ya. Jadi program habis 4 Februari, saya nak terbang ke Kairah 5 Februari. Jadi semalam tu saya tinggal di satu hotel namanya Flora, ambil nama hotel ni, ya. Flora Airport Hotel, ya. Flora. Okey. Flora Airport Hotel. Ini adalah hotel airport, tingkatnya 3 tingkat saja, tak jauh dari airport Kochi, Muslim punya. Ya. Jadi di Kerala ni katanya di Kochi tu tak usah risaulah makan, memang halal sebab umat Islam ramai. Tapi saya memilih untuk jadi vegetarian. sebab tak ada tanda halal, kan. Jadi boleh kata, Ustaz tak apa, sini boleh makan, sini tak apa. Okey, boleh makan, tapi saya memilih untuk jadi vegetarian. Jadi bila vegetarian kat sana, memang kacang-kacang lah, banyaknya kari kacang tu, semua kacang, kan. Saya suka sebenarnya, saya seronok, ya, bila banyak sayur ni tadi. Itu pilihan saya lah, kan. Tapi pada saya Kerala ni, saya dah diperkenalkan dengan Jamiah Markas, kemudian saya diperkenalkan pula dengan Ma'adin Markas. Dia terbalik sikit lah. Sepatutnya Markas Jamiah, kan. Jadi ini yang diasaskan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad. Lepas tu oleh anak murid dia pula, kecil banyak lah sebenarnya, tapi dianggap sebagai universiti Islam kedua terbesar di India ke atau di Kerala atau gitulah, tak ingat, ya. Okey, jadi banyak benda yang kita boleh buat kat sana. Saya syorkan daripada kita mengembara ke mana-mana, kita mengembara ke Kerala, mencari jejak Rasul, jejak sahabat, diketuai oleh Abu Bakar ni, Bashir Ahmad. Biar kena dia lah, takkan saya, kan. Dan saya memang, bila saya pergi dengan tugas, program tu terikat. Tapi saya nak tahu sangat siapa sahabat yang meninggal di Kerala itu, dan juga kaitan langsung antara Kerala dan Islam ni tadi, ya. Tu saya nak cari sendiri. Saya tak boleh kita berpandukan sejarah, TV3 pun dah ambil semua, kan. Tapi kita nak kita sendiri. Seperti mana saya boleh menghuraikan tanah Uhud itu dengan diri saya sendiri, sebab saya buat penerokaan Bukit Uhud tu, orang lagi tawaf kedai kita tawaf Bukit Uhud, kan. Itu dia. Jadi
Itu Kerala. Baik. Seterusnya saya pun pergilah ke Mesir, tak ada biasa balik kampung asal. Lagu itulah Mesir. Ya dah. Nak kata moden, bertambah tingkat jambatan. Kalau dulu, masa saya belajar dulu, 25 tahun dulu, jambatan di Mesir ni 4 ke 5 tingkat. Jambatan. Sekarang jadi 7 tingkat. Itu sajalah. Masyarakat masih sama macam tu, ya. Tak ada masalah. Saya pergi ke Jordan. Masa di Jordan ni, saya pergi ke Mu'tah, saya pergi juga ke Yarmouk. Ya. Jadi, apa yang saya dapat daripada perang Yarmouk dengan perang Mu'tah itu cukup menakjubkan. Ya. Baru saya nampak betul macam mana 3 sahabat ni lari, bukan lari, berdepan, tapi mengelak daripada musuh tadi. Kita akan jumpa makam Zaid bin Harisah dengan Ja'far Abi Talib dekat-dekat. Kemudian kita akan jumpa jarak yang agak lebih kurang dalam 3-4 kilometer gitu, lebih kurang betul-betul depan Universiti Mu'tah, kubur Abdullah bin Rawahah, ya kan? Dia agak terasing sikit. Baik. Di situ yang bila saya hurai balik pengetahuan saya tu, yang bawa kita ni, pegawai saya ni memang student Yarmouk, dan isterinya pula belajar di Mu'tah. Jadi kita padukanlah, sana sini, barulah kita boleh buat pemetaan apa yang saya apa yang saya boleh daripada sejarah, dan apa yang anak buah saya ni yang memang dia duduk tinggal di situ. Okey, saya nak buat gini je. Bukit Golan jatuh ke tangan Khalid Ibn Walid dalam masa 6 hari. Pada tahun berapa? 15 ke 14 Hijrah, saya terlupa dah. Lebih kurang gitu, ya. Pada zaman awal-awal pemerintah Sayyidina Umar. Iaitu pada masa itu jugalah Khalid Ibn Walid telah diturunkan pangkat dari jeneral kepada tentera biasa dalam perang tu. Perang tu 6 hari. Lebih kurang 6,000 tentera muslimin syahid dalam peperangan menentang Yarmouk tu tadi. Dan pada hari terakhir, hari ke-6, Hercules kata apa? Dia lambai kepada Bukit Golan, salam, selamatlah wahai Bukit Golan. Nampaknya aku tak datang dah ke sini lepas ni, sebab tahu dah bila jatuh ke tangan Khalid, maka ma'asalamah lah. Tapi sedihnya tahun 67, Bukit Golan jatuh ke tangan Israel juga dalam masa 6 hari. Dalam masa 6 hari juga sebenarnya, ya. Itu yang saya jadi tersentak sedikit bila imbas balik sejarah Bukit Golan tu jatuh ke tangan muslimin, ke tangan tentera muslimin. Hercules pun lari 6 hari, dan kita juga hilang Bukit Golan dalam masa 6 hari, ya. Itu di Yarmouk lah. Okey, akhir sekali saya sempat melawat Ashabul Kahfi lah. Ya, sempat melawat Ashabul Kahfi, walaupun ada 3 negara mendakwa Ashabul Kahfi itu berada di tempat mereka, tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan ia adalah berada di Amman, di Jordan, ya. Okey, yang saya lucunya, jumpalah University of Philadelphia. Lalu saya katalah, ini cawangan Philadelphia US ke? Kan? Sebab tu kita kena balik kepada akar sejarah, kan. Jadi jawabnya student apa, tak tahu. Ada student tak kat sini? Tak ada. University of Philadelphia, kan. Tahu tak Philadelphia tu apa dia? Nama asal Amman sebenarnya. Amman Jordan tu, nama asal dia ialah Philadelphia. Jadi bukannya Philadelphia dekat Jordan tu cawangan kepada Philadelphia di sana. Sebaliknya, yang sana tu tiru nama. Jadi bila saya pergi ke mana-mana pun, saya baca, saya kata, dapat dah jawapan apa, Ustaz? Katanya anak buah, cuba baca ni, kata ni, Philadelphia origin of Amman. Makna nama asal Amman tu adalah Philadelphia pada zaman pemerintahan Rom, Byzantine dulu. Jadi nama-nama ni Amerika tu terkenal Philadelphia sebagai tempat pengeluaran minyak pertama di dunia tu, kan. Philadelphia tu rupa-rupanya adalah memetik nama-nama origin mereka di kawasan Rom tadi, pemerintahan Rom tadi. Itu je dia. Sebab tu ada York, New York, kan. Nampak tak perasan tak kat situ? Kan. Jadi New York tu ambil dari York dekat
Dekat London, dekat UK kan. Sama dah juga. Bila Philadelphia ni, dia ambil nama asal dari itu. Tapi kita dah tenggelam sejarah. Akhirnya kita ingat, oh ini cawangan universiti, Universiti Philadelphia dari Amerika lah. Walhalnya, itulah nama asal aman. Jadi saya pergilah ke teater Rome dan sebagainya itu, teater Roman, yang mana binaannya cukup menakjubkan sampai sekarang, iaitu dia ada je soundproof tadi. Itu pun terlibat dengan saya juga sebab sistem sound dia, engineer bunyi ni memang cukup hebat di Roman Theatre tadi. Itulah antara yang bila saya pergi ke mana-mana pun kaitan sejarah tu cukup kuat, kerana kita meminati sejarah dan sirah ni tadi. Tapi yang paling menyayat dan menyentuh hati ialah semasa berada di Yarmouk tu lah, bahasa Yarmouk, bagaimana perang Yarmouk, kita boleh dapat Bukit Golan semua sekali tu dalam masa 6 hari, tapi 1000 tahun kemudian, 1300 tahun lebih kemudian, kita hilang juga Bukit Golan dalam masa 6 hari juga, ya. Ini yang maknanya dendam orang-orang Yahudi ni tak pernah padam, ya. Sedangkan kita umat Islam dah punya lupa pada sejarah-sejarah ni tadi. Begitulah yang saya nak kongsikan dalam perjalanan 15 hari itu. Tak ada apa, insyaAllah. Okay, kita berhenti sekat mana kuliah kita? Ni baru siar ni. Cik Mansur? Kau siar dari tadi lagi? Oh ya, tadi lagi. Itu tak boleh, tu mahal tu. Catatan perjalanan tu. Okay. Tak apa. Tak ada masalah. Okay, kat mana kita berhenti? 58. 58 bawah sekali. Okey, baik. Muka surat 58, nilai-nilai, ya. Okey, betul, nilai-nilai, ya. Muka surat 58, penggal bawah sekali. Janganlah kalian, 59 tu. 59, okey, baik. Okey, insyaAllah. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Akhlak yang mulia, berkata yang baik, memuliakan tetamu, dan menghormati jiran tetangga. Itu bab kita. Jangan lupa bab, kalau tidak kita tak tahu kita bincang pasal apa. Sekarang, menghindari banyak bicara, meskipun yang dibicarakan adalah hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Seringkali orang yang banyak berbicara, kata-katanya tersasar daripada topik perbicaraan sehingga menyinggung hal-hal yang haram atau makruh tanpa disedarinya. Ini sebabnya kenapa kita tidak digalakkan banyak berbicara. Cukuplah dengan kita menyebut perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang ditanya dan dibahaskan sahaja. Ya? Sebab itu, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la tuksirul kalama bighairi zikrillahi fa inna kasratal kalami bighairi zikrillahi qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Ya? Janganlah kalian banyak bicara tanpa mengingati Allah. Sebab itu, salah satu cara mengingati Allah ialah dengan kita banyak bertasbih menyebut nama Allah. Ya? Jadi sebab itulah kalimah-kalimah yang seperti biiznillah, insya-Allah, ya, alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebenarnya adalah bizikrillah sebenarnya, ya. Jadi bila kita seringkali menyelit kata-kata kita ni tadi dengan zikir, dia akan menyekat. Dia akan menyekat diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Begitu, ya. Jadi sebab itulah nak buat begini, ya, nak tanya. Mudah, ya. Saya tak niat nak mengutuk siapa-siapa. Ada tak orang isap rokok dengan bismillah? Gitu. Ya, tak ada, kan. Tapi kalau nak minum air mesti akan automatik bismillah, kan. Nak isap rokok tak ada, kan. Jadi itulah dia kelebihan bila kita mengulang-ulang nama Allah tadi, automatik kita tidak akan menyebut perkara-perkara yang mungkar. Begitulah, ya. Jadi janganlah terasa, kan. Begitu, ya. Jadi kalau banyak berbicara tanpa sedikit pun menyebut nama Allah, maka dia akan keluarlah perkara-perkara seperti sumpah palsu, cakap bohong dan sebagainya.
Kalau lah misal kata dia bercakap dengan apa, dengan rakyat, dengan kaki tangan, dengan ahli keluarga sendiri, selagi saya ada, tak akan berlaku perkara ini. Berbeza dengan selagi saya ada, insya-Allah perkara ini tidak akan berlaku. Kan beza kan? Jadi bila sebut insya-Allah tu, dia sebut pun dengan berhati-hati dah. Itu janjilah namanya tu kan. Jadi sebab itu Nabi menyebut berkenaan dengan bi ghairi zikrillah. Baik. Yang paling jauh Nabi sebut lagi, wa inna ab'adan nasi, sesungguhnya manusia yang paling jauh daripada Allah itu ialah orang yang hatinya keras, orang yang hatinya, yang bibirnya tidak berzikir, hatinya tidak menghayati Allah, maka hatinya jadi keras. Dan orang seperti inilah yang kalau berbohong pun berbohong kering kan. Berlawak kering kata istilah orang Kelantan kan. Maknanya dia tak rasa istilah hati kering, istilah orang Melayu kita hati kering kan. Sebenarnya hati keras, ya, hati keras yang digunakan dalam istilah fiqh dan sebagainya, istilah hadis dan Al-Quran sekalipun, ya. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pula berkata, sesiapa banyak berbicara, maka banyak salahnya. Sesiapa banyak salahnya, maka banyak pula dosanya. Sesiapa banyak dosanya, maka neraka adalah tempat yang tepat untuknya. Kadang-kadang dalam belajar hadis ini kita terlupa nak sebut berkenaan dengan beberapa simbol. Ya, belajar hadis dan Al-Quran sekalipun, kita terlupa nak sebut beberapa simbol. Saya teringat kepada salah satu tulisan Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ialah dikata apa, mengenal simbol-simbol dalam Al-Quran. Salah satu tulisan buku dia, ya, beberapa simbol dalam Al-Quran. Antaranya saya nak buat selingan sikit. Siapa kenal Ustaz Das'ad Latif? Tak kenal ya? Das'ad Latif ni dia seorang penceramah yang pada saya versatile jugalah di Indonesia, dan saya suka dengar dia punya ceramah. PhD-nya dari UKM. Sebab tu dia kenal sangat pasal Malaysia ni. Das'ad Latif kan. Dia kata apa? Ibu-ibu, tidak ada dalam mana-mana hukum pun menderhaka pada suami itu berdosa. Dia kata tak ada. Haram ke? Tak ada. Ya. Tapi cumanya Nabi sebut derhaka pada suami itu masuknya neraka. Orang gelak kan. Bila orang gelak, saya dengar Das'ad bercakap macam tu, saya pun teringat kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah sebut berkenaan dengan pentingnya mengenali simbol-simbol dalam Quran dan hadis. Kan? Yang Ustaz Das'ad cakap tu betul lah. Memang mana ada Nabi sebut hukum haram berdosa pada suami. Nabi tak sebut gitu kan. Tapi sesiapa yang menderhaka pada suami, menipu suami ke, finnar, kata Nabi SAW. Jadi maksud finnar itu ada simbol bahawa perkara itu haram, berdosa. Itu nampak kan. Jadi kalau kita tak kenal simbol, maka kita tak akan faham kedudukan sesuatu. Seperti contohnya bila Nabi SAW menyebut finnar, ya, dalam neraka, golongan, 3 golongan kata Nabi yang akan berada dalam neraka. Kan? Maka sahabat-sahabat dah tahu dah, ini adalah perkara yang mesti dicegah. Dalam Islam ni, dalam syariat ni, mencegah ke menghukum yang lebih utama? Mencegah. Sebab itulah Nabi guna simbol finnar. Kan? Jadi kalau kita tadabbur Al-Quran dan hadis sekalipun, kita hendaklah faham tentang simbol-simbol ini. Dan kita hendaklah bincang tentang simbol-simbol ini. Termasuklah juga beberapa kalimah yang menegah seperti la. Kan? La ini sama ada lam alif, jangan. Lam, belum pernah. Lam nun. Lam mim, lam nun. Kan? Lam alif, lam mim, lam nun. Kan? Jadi, ini semua simbol-simbol yang membawa maksud jangan sekadar jangan. Kan? Kalau boleh jangan. Kalau lam, seboleh-bolehnya jangan. Kalau lam, jangan selama-lamanya. Itu dia. Jadi, ini yang penting dalam tadabbur. Sama juga, ittaqun nar, takutlah kepada api neraka. Kan contohnya. Ya? Automatik di situ, maknanya siapa yang buat benda ni masuk neraka, dan dia tak akan masuk neraka melainkan dengan menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah pasti menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan satu dosa. Betul tak?
Nak cari semua, mana dosa, tak dosa pun, dia kata tak semua pun. Beratlah kalau itu. Dia tak faham tentang simbol-simbol tadi. Okey? Itu dia. Jadi, bila Nabi SAW menyebut paling jauh, kan? Paling jauh adalah hati yang paling keras. Macam mana boleh jadi paling keras? Ya? Barulah Umar Ibn Khattab huraikan di bawah tu. Siapa banyak berbicara, banyak salah. Maka banyak salah, banyak dosa. Sesiapa banyak dosa, maka tempatnya adalah neraka. Habis cerita. Jadi Sayyidina Umar menghuraikan simbol-simbol yang Nabi SAW berikan tadi. Ya? Okey. Yang ketiga. Apabila suatu perkataan dimaksudkan untuk kemaslahatan, menegakkan kebenaran dan mencegah mungkar, maka mengungkapkannya adalah wajib, bahkan termasuk perilaku yang sangat terpuji. Sebaliknya, apabila ada keadaan yang menuntut sesuatu itu diperbetulkan, sedangkan tidak ada orang yang mahu membetulkannya, maka mereka telah melakukan kemaksiatan dan dosa. Orang yang diam tidak menegakkan kebenaran laksana syaitan yang bisu. Ya? Jadi, diam tadi dalam perkara kedua tadi, kita menyebut bahawa jangan cakap banyak. Tapi kita kena sederhana, seimbang. Sederhana ni seimbang. Ya? Wasatiyah ni lah perkara yang paling kita kata apa, detail kalau nak dihuraikan. Wasatiyah ni. Ya? Wasatiyah juga bermaksud keunggulan. Wasatiyah juga bermaksud kesederhanaan. Kita faham wasatiyah ni sederhanalah, buat-buatlah. Jangan duk kuat sangat. Sederhanalah kita ke masjid, sebab kita pun nak clubbing juga. Contohnya kan. Itu bukan sederhana namanya. Kan? Itu jahanam namanya. Kan? Sederhana ni, wasatiyah ni, Syekh Ali Jumaah, dia hurai kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, masa dia datang baru ni, dia kata wasatiyah ni macam ni. Kalau kita nak lihat satu benda tinggi, kan? Satu benda tinggi. Satu benda tinggi tadi tu, adakah kita tengok-tengok dia dah ada di situ? Tu. Bayangkan depan tuan-tuan dan perempuan ni bukit. Benda yang kita nak tengok tu berada di puncak bukit. Kita berada di bawah. Okey. Tiba-tiba dia berada di sebelah kanan. Adakah tuan-tuan dan perempuan akan tengok? Oh, nampak. Tak. Kita akan mengesut ataupun bergerak ke kanan tadi sehinggalah betul-betul benda tu nampak. Kita nampak. Jelas. Jelas. Ya. Jadi itu maknanya wasat tadi. Maknanya wasat tadi pergi ke tengah supaya dia betul-betul berada dengan kita dan kita dapat lihat dengan jelas. Itu huraian dia terlalu tinggilah falsafahnya tu. Lalu Datuk Seri Wan Azizah, Kak Wan tanya saya, begini. Dia tak nampak nak tangkap. Saya kata, setuju sangat. Beginilah, saya pun gaya kayak gini. Dia pun, ya. Kata, dia kata, betul lah. Apa yang Ustaz gaya kata, saya nampak. Dia kata, ya. Jadi, ini huraian daripada Profesor Ali Jumaah. Guru saya sebenarnya, Ali Jumaah ni. Dia seorang guru yang baik lah. Yang banyak meluluskan student tu kira baik lah. Sebab saya pernah jumpa guru yang memang kalau tak hafal sebiji yang dia tulis, memang tak lulus. Perit kita. Duk heret dia punya paper sampai 2 semester. Ali Jumaah ni lulus. Baik. Okey, jadi begitulah wasatiyah. Maknanya benda yang betul-betul tepat jitu ke depan kita, itulah dia wasatiyah. Maksudnya apa? Excellent, cemerlang, terbaik, barulah maksudnya wasatiyah. Nampak? Tak lagi? Duk faham sederhana, seimbang lagi. Kan? Dan selain itu, perkara yang tepat, itu juga wasatiyah. Tepat kena sungguh, baru wasatiyah. So, yang kita duk baca tadi, pertama sekali, kata-kata yang, cuba balik semula ke muka surat, muka surat 59 ni. Nilai-nilai lain yang dapat diambil daripada hadis tadi adalah tata cara berbicara yang digariskan oleh ajaran Islam. Antara tata cara tersebut, pertama, perkataan yang diucapkan haruslah bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Satu. Yang kedua, menghindari banyak berbicara. Kalau gitu kita diamlah. Yang ketiga, dia kata kalau diam sangat sampai tak menegur kemungkaran, itu jadi syaitan bisu. Maknanya apa? Bercakap yang tepat, yang seimbang, yang kena. Bukan suruh jadi diam. Saya diam sebab tak kena mengena dengan saya. Ini yang Aisyah radhiyallahu anha sedih sangat dengan orang-orang Madinah pada masa itu. Masa dia kena fitnah hadisul ifki, Aisyah sedih sebab orang Madinah berpecah pada 4 golongan. Golongan pertama yang terlalu sedikit
yang tak percaya dan cuba menghentikan fitnah tadi terlalu sedikit, kata Aisyah, ya. Dan golongan yang sedikit juga ialah pencetus kepada fitnah tadi dan menyebarkan semahu-mahunya. Sikit juga, tapi bahayanya cukup besar, ya kan? Jadi dua golongan yang majoriti ni golongan apa? Pertama, tak percaya tapi diam-diamlah, tak kait dengan kita. Kita diamlah, tak kait dengan kita. Itu biarlah, Rasulullah tahulah urus itu keluarga dia, rumah dia. Nanti dia cerailah Aisyah tu dan sebagainya. Macam itulah. Ini majoriti, kata Aisyah, dalam Madinah pada masa tu, kan? Dan yang majoriti juga tak percaya tapi share kok-koknya manfaat. Majoriti ni sampai hari ni berlaku, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Tak percaya tapi share juga lepas subuh kok-kok manfaat lah. Manfaat gapo dah kamu tak percaya, kan? Saya banyak kali juga terkena. Dia kata nak jual kereta buruk lah, kan? Kereta buruk nak jual ni. Ada tu ejen seorang tu gini-gini, itu kenal lah juga, baik lah gini. Lepas tu 2-3 hari dah kita pun berbual lah dengan ejen tu, kan? Lepas tu dia mari cerita kat kita. Dia mari cerita kat kita apa dia? Jaga-jaga sikit ejen lah itu. La ilaha illallah. Tidak tahu kau perkenalkan aku. Yalah, saya perkenal saja je. Dia kata, tapi apa ni, saya tak percaya pun. La ilaha illallah. Ada manusia macam ni. Saya pernah terkenal ni. Marah betul saya. Dan memang hampir kena tipu pun hari tu. Nasib baik tak saing lagi. Kalau saing, kereta terbang, duit tak ada. Besi buruk je pun, kan. Tapi besi buruk pun 4-5 ribu pun nilai ada juga, ada. Tapi yang saya herannya, yang introducer dia tadi tu. Introducer dia tu dah tak percaya yang introducer buat apa. Betul tak manusia macam ni ada? Ada. Aku kena dah. Kita kena dah, kan. Jadi itu yang kita pun kena beringatlah dalam berbicara ni. Satu, biar bermanfaat, bukannya yang tidak bermanfaat, gitu. Okey. Jadi dengan tiga-tiga perkara ini seimbanglah kata-kata kita, bahawa jangan terlalu diam, jangan terlalu banyak berbicara. Okey. Yang keempat, dalam hadis sebelum ini juga ada diterangkan tentang memperhatikan hak-hak jiran tetangga dan tetamu. Kita jangan lupa bahawa hadis ini Rasulullah SAW sebut secara seimbang, ya, secara seimbang berkenaan dengan 3 perkara, iaitu 3 perkara ni tadi, berkata yang baik, berkata yang benar, dan juga menjaga jiran tetangga ni tadi, dan juga tetamu, serta menahan diri daripada mengganggu ataupun menyakiti mereka adalah manifestasi kepada kesempurnaan iman dan Islam. Selain itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakinil jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur dan membangga-banggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Ayat ini amat detail memperuntukkan siapakah yang kita perlu berlaku baik, ya. Sudah pasti yang berlaku baik tadi adalah kedua ibu bapa. Kemudian barugilah kepada kaum kerabat dan sebagainya. Baik, apabila kita ayati ayat ini dengan saksama, kita dapati bahawa pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia supaya beribadah hanya kepada dia. Pertama. Kemudian dia memerintahkan manusia berbuat baik kepada sesama manusia, antaranya jiran tetangga. Berdasarkan ayat Al-Quran ini, maka berbuat baik kepada jiran tetangga adalah hal yang sangat penting. Erti perkataan al-jaril junub, ya, junub ni maknanya jamak kepada jamb. Jamb ni di sisi. Ya, jambi. Jadi mungkin jugalah kalimah jamban tu diambil daripada kalimah jamb ini juga, ya dah. Maksudnya di sisi rumah, kan. Boleh jadilah, kan. Jambi, dia jambi ala jambi, maknanya bahu membahu. Itu dia. Itu istilah bahasa Arabnya, ya. Jadi perkataan al-jaril junub dalam ayat tersebut adalah jiran tetangga jauh atau kerabat yang hubungan nasabnya jauh.
Makna sisi, itu istilah dia, ya. Sedangkan dimaksudkan dengan as-sahibu bil jambi adalah kawan dalam perjalanan atau lainnya. Itu bahasa Arab ni, ya. Al-jaril qurb, apa ni dia kata situ, al-jaril zil qurba. Qurba makna qarib, dekat. Jambi itu jauh sikit, makna jauh. Tapi kalau disebut as-sahibu bil jambi, maknanya kawan dalam seperjalanan. Tu pula. Kan kalau jambi bil jambi, maknanya bahu membahu, sebelah menyebelah. Pula. Okey. Berbuat baik dan memuliakan jiran tetangga adalah perintah agama. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai perhatian khusus dalam masalah ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril selalu memberi wasiat kepadaku berkenaan masalah jiran tetangga hingga aku menyangka yang malaikat Jibril akan menetapkan bahagian warisan untuk tetangga. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kefahaman ataupun mendapat faham daripada ulang-ulang kata-kata Jibril tadi supaya jaga jiran tetangga yang banyak kali itu, sehingga Rasulullah pun mendapat kefahaman seakan-akan jiran tetangga ni seperti adik-beradik, ya, yang boleh waris-mewarisi. Tak tahulah berapa kali Jibril mengulang-ulang kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah memberikan gambaran begitu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, jiran tetangga ni amat-amat kena jaga sebenarnya, ya. Kena jaga jiran tetangga ni. Kalaupun tidak banyak bercakap, tidak mengapa, tapi ya sebab tak ada benda nak cakap. Jadi muka senyum, hak jiran tetangga hendaklah dijaga. Sempadan kita dengan sempadan jiran juga dijaga. Sampah-sampah sarap dan sebagainya, semua tu boleh menyebabkan kita hilang barakah dan juga hilang juga peluang untuk menjadi umat Rasulullah SAW kerana kita tidak menjaga jiran tetangga. Besar jiran-jiran ni tuan-tuan, ya. Sebab kita nak hidup, ialah adik-beradik kita jauh, kan. Tapi yang nak duduk dekat kita siang malam ni 24 jam sehari, setahun dan sebagainya ini adalah jiran tetangga, kan. Baik. Daripada hadis yang kelima, daripada hadis di atas juga, kita dapat menyimpulkan bahawa mengganggu atau menyakiti jiran tetangga dilarang dalam agama. Sikap menyakiti jiran tetangga menunjukkan kurang sempurnanya iman seseorang, dan tindakan seperti ini adalah dosa besar yang membawa kepada kecelakaan kepada pelakunya di dunia dan juga di akhirat, ya. Satu lagi simbol yang kita nak belajar, yang kita kena ingat juga apa dia, selain pada apa yang saya sebutkan tadi, ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan seriusnya tentang jaga jiran tetangga, maka dia bermaksud jangan abaikan jiran tetangga. Ini dia panggil dalam bahasa Arab mafhum mukhalafah, maksud di sebaliknya, ya, mafhum mukhalafah. Jadi bila disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hampir menyangka, maknanya bahawa jiran tetangga ini boleh mewarisi di antara satu sama lain, makna kata jangan kita abaikan jiran tetangga, jangan kita remehkan jiran tetangga. Ini dia. Dan nak membetulkan hubungan baik dengan jiran tetangga ni juga satu perkara yang sukar. Saya teringat seorang pelajar lah, nak panggil apa sebab kita pun tak kenal juga, kan. Dia mari buat PhD dekat UPM, orang Libya mari buat PhD dekat UPM, ya. UPM tu kan ramai warga asing datang buat PhD, mengaji kat situ. Antaranya warga Libya. Berjiranlah dengan pak saudara saya sebelah rumah, Libya ni. Semua satu taman tidak tak gaduh. Tinggal pak saudara saya seorang tak gaduh lagi. Akhirnya gaduh juga. Tapi pak saudara saya sound direct ke dia. Mu ni kan, dia kata, mu gaduh semua orang ni. Tinggal aku seorang yang tak gaduh lagi. Sekarang hari ni kawan aku pun nak gaduh juga. Tahu Libya tu jawab apa? Sebenarnya bila kita bergaduh ni, kita akan lebih mesra lepas tu. Pula. Kan? Sebab kita tahu limit kita kat mana. Dia kata. Sebab tu memang kena gaduh juga, dia kata. Oh, macam tu ke? Kan? Macam tu pula ke? Dia punya pahaman. Ini sebenarnya bila saya pergi rumah pak saudara saya tu, pak saudara saya ceritalah pasal jiran Libya ada sebelah ni, kan. Jadi bila saya cerita, saya pun tergelak terus. Saya kata, ya, memang Arab mana pun macam tu lah, kata. Memang di Mesir pun lagu tu lah, kan.
Selepas gaduh tu, kita tahu limit kat mana. Kita mula masih menjaga. Jadi sebab tu, biarkan saja kehidupan itu berlalu, sampailah berjadi gaduh. Masalahnya, budaya. Masalahnya budaya. Arab, insya-Allah dendam tak ada. Itu bagusnya dia. Dia dendam tak ada. Melayu, dendam nombor satu. Sebab itulah kita nak kena ubah sikit soal dendam kita ni. Kita mesti selalu, kalau boleh lah kan. Tapi orang Melayu ni, dia banyak berjaga-jaga sebelum jadi gitu. Itu bagus juga. Inilah interbudaya yang kita kena faham kan. Jadi, berjaga-jaga sebelum terjadinya sesuatu isu itu lebih baik daripada biar bergaduh dulu. Lepas tu barulah kita tahu limit kita sekat mana kan. Ini soal budaya lah. Baiklah tuan-tuan ya. Saya rasa saya kena tangguh setakat itu dulu. Perbincangan kita ni. Apa ni, Ramadan? Kita kuliah berikutnya dah masuk Ramadan dah? Berapa bulan dah? Kuliah berikutnya? Ada, insyaAllah. Tak ke mana. 5-12. Oh, sehari sebelum first Ramadan. Pukul berapa start? 10.30. Okay, insyaAllah. Seperti tahun lepas lah ya. InsyaAllah. Ya, 12 Februari, Mac, kita jumpa lagi. Dan saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salatul asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shallallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.